Pendatang tanpa izin di Sabah dan Sarawak diberi MyKad secara haram. Sejauh manakah kebenarannya? Dan jika ia benar, adakah kerajaan bersedia untuk menanganinya? Persoalan ini menjadi perdebatan hangat apabila Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Jeffrey Kitingan, menggesa agar ditubuhkan Suruhanjaya atau jawatan kuasa khas bagi menangani isu-isu berkaitan kewarganegaraan di Sabah dan Sarawak. Dalam perbahasannya di Dewan Rakyat, Kitingan menekankan pentingnya badan khas ini untuk melindungi hak kewarganegaraan penduduk Sabah dan Sarawak serta memastikan proses pemberian kewarganegaraan dibuat dengan telus. Beliau menegaskan bahawa wujudnya prosedur operasi standard atau SOP yang jelas amat penting untuk mengelakkan sebarang salah guna kuasa, khususnya dalam pengeluaran MyKad di negeri-negeri Borneo ini. Sabah dan Sarawak yang mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan status kewarganegaraan telah berdepan dengan pelbagai isu termasuk ketidakkonsistenan dalam pengeluaran MyKad. Menurut Kitingan, sejarah hitam Projek IC harus menjadi pengajaran. Projek tersebut yang didakwa melibatkan pemberian hampir 1.5 juta MyKad kepada pendatang tanpa izin atau PTI dilihat telah mengubah demografi negeri Sabah secara ketara. Berdasarkan penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai pendatang asing di Sabah, didapati bahawa wujud pelanggaran undang-undang dalam proses pengeluaran MyKad kepada PTI. Hal ini menimbulkan kebimbangan mendalam di kalangan rakyat Sabah kerana pemberian MyKad kepada PTI bukan sahaja mengancam identiti dan budaya negeri tersebut, malah membawa implikasi sosial dan ekonomi yang besar. Sebagai langkah awal, Kitingan menggesa Kerajaan Perpaduan untuk meneliti semula semua MyKad yang telah dikeluarkan dalam keadaan yang meragukan. Menurutnya, tindakan tegas perlu diambil terhadap pemegang MyKad yang diperoleh secara tidak sah. Kitingan juga mencadangkan agar SOP yang ketat diguna pakai untuk memastikan setiap pemberian kewarganegaraan benar-benar berpandukan undang-undang yang sah dan tidak berdasarkan kepentingan politik atau pihak tertentu. Namun, cadangan ini tidak datang tanpa halangan. Dalam perbahasan yang sama, isu pindaan undang-undang kewarganegaraan turut menjadi perhatian. Pindaan ini yang merangkumi perubahan kepada proses permohonan kewarganegaraan dan penghapusan kewarganegaraan automatik bagi anak-anak kepada penduduk tempat Malaysia mencetuskan reaksi negatif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Pihak yang mengkritik pindaan ini berpendapat bahawa ia akan memburukkan lagi isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan, terutamanya bagi mereka yang sukar memperoleh akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan pekerjaan akibat status kewarganegaraan yang tidak jelas. Sebagai respon kepada kebimbangan ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin cuba meredakan kerisauan dengan menyatakan bahawa hak kewarganegaraan kumpulan pribumi Sabah dan Sarawak akan tetap dilindungi di bawah Perkara 160 dan 161 Perlembagaan Persekutuan, dengan syarat mereka mempunyai dokumentasi yang sah. Walaupun ini sedikit sebanyak memberikan jaminan kepada rakyat, Kitingan tetap skeptikal. Beliau menyatakan bahawa walaupun pindaan yang membolehkan kewarganegaraan melalui mana-mana ibu bapa mungkin progresif dari segi memperluaskan hak kewarganegaraan, cadangan lain seperti peralihan daripada kewarganegaraan automatik kepada proses pendaftaran adalah langkah yang dilihat boleh menghakis hak rakyat Sabah dan Sarawak. Kitingan juga menegaskan bahawa peruntukan ini tidak seharusnya terpakai kepada Sabah dan Sarawak dan beliau menyeru agar kerajaan pusat merujuk semula sebarang pindaan berkaitan dengan kerajaan negeri terlebih dahulu. Ini kerana
bagi Kitingan, kewarganegaraan bukan sekadar soal undang-undang, tetapi adalah isu identiti dan hak asasi bagi penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka berhak mempunyai perlindungan khas berhubung isu ini memandangkan Sabah dan Sarawak memiliki konteks sejarah dan sosiopolitik yang berbeza daripada semenanjung Malaysia. Cadangan Kitingan ini mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, terutama di kalangan penduduk Sabah dan Sarawak yang merasakan bahawa hak mereka seringkali dipinggirkan dalam dasar-dasar persekutuan. Isu kewarganegaraan dan pengeluaran MyKad secara tidak sah ini bukan sahaja memberi kesan kepada komposisi demografi, tetapi turut membawa implikasi terhadap keselamatan, kestabilan politik dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan pusat. Isu ini juga mengundang persoalan yang lebih besar. Apakah kerajaan pusat benar-benar bersedia untuk melindungi kepentingan dan hak warga Sabah dan Sarawak? Ataukah ini hanya satu lagi isu yang akan tenggelam tanpa tindakan susulan yang konkret? Sebagai rakyat Malaysia, terutama bagi warga Sabah dan Sarawak, hak kewarganegaraan bukan sekadar hak legal, tetapi satu isu yang berkait rapat dengan identiti dan jati diri mereka. Jika isu ini tidak diatasi dengan baik, ia berpotensi mengancam integriti sosial dan politik di kedua-dua negeri tersebut. Pada akhirnya, rakyat Sabah dan Sarawak hanya mahukan keadilan dan kesaksamaan. Adakah isu kewarganegaraan ini akan membawa kepada perubahan yang positif, atau adakah ia hanya janji kosong yang tidak membawa hasil? Jawapannya kini terletak pada keikhlasan dan kesungguhan kerajaan untuk mendengar serta bertindak demi melindungi hak asasi rakyat di negeri-negeri Borneo ini. Apakah pandangan Anda semua? Sila utarakan pandangan Anda, kupaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe pada channel ini sehingga bertemu di isu yang lain. Terima kasih.